Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan bawakan topik berkenaan dengan cabaran mencari pekerjaan. Ada pula satu orang kata artikel mengatakan bahawa kadar pengangguran Malaysia dijangka lebih baik tahun ini pada 3.9% menurut satu penyelidikannya, mengatakan bahawa tahun 2022 melihat ekonomi terus mencatatkan pengembangan dipacu pelbagai sokongan dasar dan pada masa yang sama meningkatkan peluang pekerjaan. Tetapi banyak aspek kita melihat daripada sudut bekerja ni satu, tapi adakah bagi graduan kan seiring dengan orang kata ijazah ataupun aliran yang diambil ataupun gaji itu setimpal atau tidak dengan orang kata kadar pendidikan dia dan sebagainya. Dan saya kira pada ketika ini kadar pertembungan di antara yang baru saja habis belajar dengan mereka yang diberhentikan kerja akibat pandemik itu, ini yang menimbulkan peluang pekerjaan menjadi semakin terhad. Tapi itu antara ujuran yang telah pun diberikan. Untuk itu kita ingin mendapatkan pemahaman dan pandangan lebih lanjut. Kita nak bersama dengan Profesor Rusmawati Said, pensyarah ekonomi buruh dari Universiti Putra Malaysia, UPM, sama kita secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Prof, mungkin boleh kita mulakan dengan laporan yang diberikan. Dijangka pada tahun ini kadar pengangguran diunjur untuk terus berkurangan dan adakah ini sesuatu yang diterima dengan sangat baik dari sudut kebolehpasaran graduan dan para pekerja ni, Prof? Ya. Terima kasih ya Sofia dan Hanif. Okey. Kalau kita tengok lihat kepada yang diunjurkan pada 3.9% tadi untuk 2022 kan? Ya betul. Dengar ya saya cakap? Jelas. Dengar, Prof. Teruskan. Jelas. Okey. Jadi memang itu unjuran itu nampak gayanya macam seperti kadar pengangguran kita ni semakin jatuh, betul kan? Tetapi perlu diingat sebenarnya kadar pengangguran itu jatuh compare to sebelum keadaan ekonomi kita pada tahun 2019 khasnya kan. Jadi perbandingan tu mungkin kita lihat dia sebagai jatuh lah. Jadi kalau kita lihat kepada trend dia tu, bila trend dia tu kepada memang peningkatan graduan tu semakin meningkat. Kalau kita ambil data, saya disediakan data tahun 2016 hingga tahun 2020. Data ini kita ambil daripada 2016-2020 sebab data terkini belum keluar sampai 2022. Tapi kita boleh jadikan trend graduan mengikut pekerjaan ni didapati dari bila kita lihat secara kasarnya dia meningkat daripada itu. Tetapi bila kita lihat secara detailnya penyertaan graduan ini di dalam pekerjaan mahir, saya rasa yang seterusnya, slide yang seterusnya tu, dalam pekerjaan mahir, didapati penyertaan graduan untuk pekerja mahir dia jatuh, dia menurun. Ya, ini dia menurun kan. Maksudnya penyertaan graduan tu dalam pekerja mahir tu menurun. Pekerja mahir ni macam mana? Pekerja yang melibatkan macam golongan profesional, managerial dan technician lah, technical. Dan untuk pekerja yang tidak mahir, penyertaan graduan ni didapati meningkat. Jadi di sini kita dapati bila analisa kita nampak meningkat daripada 2019 hingga 2020. Ini mungkin kesan efek awal daripada kesan negara kita mengalami COVID tu kan. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada data ini adalah ia memberikan satu signal kepada labor market kita, kepada pasaran buruh kita bahawa graduan kita sebenarnya kalau dulu graduan dikatakan memilih kerja dan sebagainya, tidak lagi. Maksudnya mereka kerja saja selagi ada peluang pekerjaan walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak mahir. Jadi ini adalah satu perkara yang kita perlu lihat secara lebih terperinci sebab ia adalah situasi yang sangat membimbangkan. Kita takut nanti bila graduan keluar bekerja dia ada satu persepsi bahawa tak payah pergi universiti pun tak apalah asalkan nanti kita dapat pekerjaan. Prof, kita tertanya kan, Prof dia sebutkan tadi kualifikasinya ada pada masa yang sama tapi kurang orang kata kemahiran ataupun experience dalam satu sektor pekerjaan itu. Jadi melihat dalam situasi ini bagi mereka yang kata fresh graduate, graduan baru ini, adakah mereka langkah yang bijak untuk masih menunggu dan melihat pekerjaan yang sesuai kepada mereka ataupun ini satu tempoh yang sesuai untuk mereka cuba segala jenis pekerjaan dalam segala jenis aliran asalkan mereka mempunyai pengalaman pekerjaan. Bagaimana nasihat ini bagi graduan semua, Prof? Baik. Sebenarnya Sofia, bila kita lihat keadaan yang berlaku ni, saya nak mengulas satu isu di kalangan graduan ni
mengapa mereka pergi kepada low skill tadi yang saya tunjukkan graf tadi kan. Sebab sebenarnya dia ada satu cap group yang besar di mana mereka ini grup pelajar yang CGPA dia di antara 2 hingga 2.7. Okey. 2 hingga 2.7. Mereka golongan ini Sofia dan ini dia tidak boleh pergi kebanyakan management trainee ke ataupun program-program graduate ke tidak mengambil mereka kumpulan ini dan mereka pun tak boleh nak further study. Jadi disebabkan tu mereka nak join the labour market pun kebanyakan majikan nak mengambil pelajar yang 3 CGPA mereka adalah 3 ke atas. Jadi golongan ni sebab saya melaporkan ini daripada hasil kajian saya yang saya berterima kasih kepada KPT kerana memberi grant tersebut. Dan bila kita tanya kenapa mereka tak join the labour market, apa cabaran dia kan? Apa cabaran dia nak masuk kepada labour market tu? Sebab CGPA mereka ini, mereka bila dapat 2 mereka dah dapat ijazah kan? Jadi tetapi mereka tak boleh nak ke mana? Nak sambung belajar tak boleh. Even kepada program-program graduate pun, program-program graduate dah siap-siap meletakkan separuhnya, setengahnya, pointer mesti 3.2 ke atas. Jadi kalau kita lihat ke mana mereka golongan ini nak pergi kan, itu antara cabaran mereka. Mereka tidak diberi peluang untuk mengikuti program-program graduate dan sedangkan program graduate ni pada asalnya untuk melatih semula pelajar yang mana keluar daripada universiti sebagai peralihan sebelum nak masuk ke dunia pekerjaan yang sebenar. Iaitu macam mengasah communication skill dan sebagainya. Kan? Betul. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, orang yang bergraduan lah. That's why kita lihat dan banyaknya mereka dan pihak majikan sendiri skip mengatakan mereka tak berkelayakan untuk nak masuk kepada pasaran buruh, tak bersedia. Betul. Tapi bagi pihak mereka pula, macam terdia tersepit sebabkan mereka ini boleh keluar sebagai graduan yang memiliki ijazah tetapi dia tidak boleh nak ke mana. Betul. Sambung belajar pun tak boleh macam betul. tu. Sebab sambung belajar pun sekarang requirement dah 2.7 ke atas. Ya betul. Prof, jadi mungkin jalan pintasnya adalah dengan terus mengambil pekerjaan low skill macam yang Prof cakap tadi dengan dapatan kajian yang diberikan. Okey, jalan penyelesaiannya kalaulah saya graduan yang berada di golongan tersebut, apa yang perlu ada pengubahsuaian mungkin dari industri dan juga dari sudut organisasi pembelajaran sendiri, Prof? Ya, sebenarnya untuk bila kita cerita jalan penyelesaian, of course that dia memerlukan satu jangka masa yang satu kajian yang khusus kan. Tetapi boleh saya rumuskan di sini peranan pelajar itu sendiri, graduan itu sendiri, peranan daripada pihak pekerja atau pihak majikan iaitu from the demand side dan peranan daripada universiti yang mengeluarkan graduan. Contohnya mungkin pelatihan industri itu boleh diletakkan di akhir pengajian tetapi kadang-kadang universiti pun tersekat dengan beberapa syarat-syarat MQA dan sebagainya kan, itu perlu dilihat balik. Sebab bila kita melakukan kajian kepada pelajar-pelajar yang keluaran daripada politeknik misalnya, mereka practical training tu di akhir dan kebanyakan pelajar mereka dapat diserap terus ke dalam dunia pekerjaan. Seandainya pelajar tu baiklah. Okay, tapi daripada segi majikan sendiri, industri yang menyediakan peluang-peluang seperti graduate program dan sebagainya, saya mengharapkan mereka longgarkan sikit syarat tersebut. Tidak perlu mengambil pelajar-pelajar yang 3.2 ke atas. Pelajar 3.2 ke atas ni dia sememangnya pelajar yang sudah bagus dan hebat. Jadi yang kita nak tolong ni adalah golongan yang ada antara pelajar yang 2 hingga 2.7 ke atas. Tapi saya bukanlah nak kata ambil pelajar yang tak bagus, bukan itu maksudnya. Betul. Ruang. Jadi yang 3.2 tu nanti pula akan terasa pula, Prof. Terasa. Kesinambungan itu susah nak dicapai sebenarnya kan. Baik Prof, kita menyentuh berkenaan dengan pelajar para graduan, tapi ada pula satu aspek lain di mana kita melihat 61% berdasarkan kajian ni tenaga kerja yang sedia ada ingin menukar pekerjaan. Banyak faktor yang orang kata tidak berasa dihargai ataupun bayaran tidak setimpal dan sebagainya pasca pandemik. Jadi adakah Prof melihat ini satu langkah yang bijak yang mengikuti masa kini yang kita orang kata recovery daripada pasca pandemik, ataupun bagaimana? Apakah nasihat Puan bagi mereka yang ingin menukar pekerjaan, Profesor?
Okey. Biasanya bila mereka ingin menukar pekerjaan, of course lah yang tempat yang mereka pergi yang akan dituju itu lebih menawarkan imbuhan yang lebih baik kepada mereka. Sekarang ni kalau kita tengok kadar median wage untuk fresh graduate, Yep. untuk fresh graduate pun median wage tu sekitar 3,000 lebih untuk tahun 2020 lah. Maksudnya jadi biasanya kalau mereka nak tukar tu kebiasaannya mereka akan tukar berdasarkan kepada dia dapat offer yang lebih baik. Okey. Bagus seandainya dia dapat offer yang lebih baik tu dia tukar pekerjaan, tapi pastikan bahawa pekerjaan yang menunggu itu pun sebenarnya cabaran pekerjaan tersebut adalah lebih kurang samalah kan. Jadi bergantung kepada individu tersebut. Cuma yang nak menukar pekerjaan tu saya tak berapa nak risau dalam konteks ni, tetapi kita risaukan adalah golongan inaktif unemployment ataupun active unemployment ni. Golongan inaktif dan aktif unemployment ni walaupun kadar mereka tu semakin menurun untuk tahun 2020, tetapi peratusan itu masih lagi membimbangkan. Maksudnya mereka ni sebenarnya dah lama tak join di labour market, so confidence level pun turun dan menyebabkan mereka tak ready untuk labour market, tapi nak bekerja sebenarnya. Mereka ada graduan-graduan ni mereka ada skill-skill tertentu, dan biasanya kalau daripada kelulusan teknologi misalnya, teknologi tu bergerak secara pantas. Jadi mereka pula yang mereka belajar dulu tu dah tak dapat nak catch up. Bila dia dah lama inaktif tu kan, dia dah lama inaktif. Jadi kita kena tarik balik minat mereka untuk join di labour market. Daya saing tu. Tarik balik mereka untuk join di labour market dengan memberikan mungkin suntikan awal tu adalah dengan latihan dalam masa tempoh 3 bulan atau 3 bulan pun cukup sebenarnya, tak perlu 6 bulan. Baik. Prof, terima kasih banyak-banyak akan sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Nanti kita jemput lagi ya. Terima kasih, Prof. InsyaAllah. Terima kasih. Profesor Rusmawati Said, Pensyarah Ekonomi Buruh dari UPM bersama dengan kita berbicara berkenaan dengan peluang mencari pekerjaan lah pada masa kini. Saya kira perkara ini perlu seimbang. Betul lah ada tuntutan dari industri, ada juga kebolehpasaran yang perlu disiapsiagakan daripada pihak universiti dan juga pihak organisasi pembelajaran kan. Jadi perlu seimbang lah dengan cabaran pada ketika ini. Saya setuju lah dengan Prof, dikatakan oleh Prof tadi, kita kena berdaya saing, kata kompetitif lah bila kita mencari pekerjaan. Kalau lama sangat menganggur ni, takut kita pula yang tidak aktif.